Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Cikgu harap anak-anak pelajar sehat, ceria dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama berkongsi dengan Cikgu Siti Muzdalifah binti Yaakob, guru mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif di SMK Puteri Kota Baru. Hari ini cikgu akan berkongsi satu lagi tajuk untuk semester ketiga, iaitu mencipta pantun. Baiklah, kita lihat ya, untuk bahagian pantun, iaitu bahagian A, penulisan kreatif, ya, kita mempunyai 3 tajuk pada bahagian ini, iaitu puisi tradisional, sajak dan juga cerpen. Namun pada hari ini ya, cikgu akan berkongsi satu bahagian saja, iaitu pantun, dan kita lihat apakah yang akan kita cuba capai pada hari ini. Baiklah, anak-anak pelajar akan dapat menghasilkan puisi pantun secara berpandu berdasarkan apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan seterusnya diharapkan ya, para pelajar pada hari ini akan dapat menghasilkan pantun berdasarkan kreativiti sendiri. Baiklah, kita teruskan ya dengan mengenali apa itu pantun. Untuk kita mengenali pantun ya, dalam peperiksaan biasanya pantun yang diberikan untuk anak-anak pelajar ialah pantun 4 kerat ya. Seperti contoh yang cikgu paparkan di skrin, kita lihat ya, pantun 4 kerat. Patah ranting bunga seroja, gugur kudup di perdu jati, ilmu penting pada remaja, tonggak hidup diri dihormati. Ya, biasanya pantun 4 kerat yang akan disoal ya, dalam peperiksaan. Dan kalau kita perhatikan pantun 4 kerat ya, 2 baris pertama ya, kita namakan sebagai pembayang, yang itu mesti ada pada setiap pantun, iaitu pada baris pertama dan baris kedua. Kemudian pada baris ketiga dan baris keempat ya, kita kenali dengan maksud pantun. Dan kalau anak-anak pelajar ya dapat lihat, biasanya pembayang ya, pembayang maksud mestilah terdiri daripada unsur alam dan yang paling penting saling berkaitan. Nanti cikgu akan jelaskan selepas ini. Baiklah, marilah sama-sama ya, kita mengenali apa itu pantun. Ya. Sekali lagi cikgu paparkan pantun 4 kerat ya di skrin. Anak-anak pelajar boleh lihat pantun ini. Ya, kalau kita perhatikan ya, yang pertama yang cikgu beritahu tadi, mesti ada pembayang maksud, iaitu baris pertama dan baris yang kedua. Dan baris yang ketiga serta baris yang keempat ya, kita kenali sebagai maksud. Baiklah, kalau anak-anak pelajar ya dapat melihat, cuba perhatikan ya, pada akhir setiap baris pantun. Itu kita kenal sebagai rima ya. Untuk pantun, rimanya mesti rima A, B, A, B. Jadi anak-anak pelajar ya, boleh lihat pada skrin, iaitu ja, ti, pada akhir pantun. Dan kalau diperhatikan ya, pada tengah pantun juga, bahagian tengah pantun juga rimanya A, B, A, B. Iaitu ting, dup, ya. Maknanya pantun yang baik mestilah pantun yang rimanya ABAB ya, di akhir dan juga di bahagian tengah pantun. Ya, dan kalau kita perhatikan ya, lagi, cuba anak-anak pelajar lihat di bahagian baris bawah ya. Baris bawah, baris yang keempat, tonggak hidup diri dihormati. Pada baris itu kita dapati suku kata ya, maknanya dalam pantun apa yang perlu ada, suku katanya antara
8 hingga 12 suku kata. Dan kalau diperhatikan lagi pada pantun ini, ya, pantun ini mempunyai antara 4 hingga 5. Dan kebanyakannya untuk pantun yang cikgu kongsi pada hari ini, ya, terdapat 4 patah perkataan untuk setiap baris. Ya. Okey, seterusnya kita perhatikan ciri-ciri pantun. Seperti yang cikgu beritahu tadi, ya, maknanya biasanya dalam peperiksaan pantun 4 kerat yang disoal. Bermakna pantun 4 kerat ialah pantun yang mempunyai 4 baris. Dan bilangan patah perkataan antara 4 hingga 5 patah perkataan. Dari segi suku kata, ya, pada baris keempat tadi, iaitu antara 10 hingga 12 suku kata. Rima akhir pantun mesti ABAB. Ya. Kalau rima selain daripada rima ABAB, ya, maknanya itu kita tidak panggil pantun. Ya. Dari segi pemarkahan, maknanya tidak dikira pantun. Maknanya kita tidak menjawab soalan. Ya. Dan pantun mestilah terdiri daripada pembayang dan maksud. Dan biasanya pantun ada jeda ataupun hentian sebentar apabila kita membaca pantun. Dan cikgu nak ingatkan di sini aspek yang paling penting ialah rima. Kalau rima tidak ABAB, ya, maknanya rimanya baris pertama mesti sama dengan baris yang ketiga, baris kedua mesti sama dengan baris yang keempat, ya, maknanya rima ABAB di hujung, di akhir baris, ya, itu kita tidak panggil pantun. Dan semua pelajar wajib tahu, ya, bila kita nak mencipta pantun, inilah yang mesti diikuti oleh pelajar. Maknanya rimanya mesti rima ABAB. Ya, seterusnya, ya, kita cikgu akan berkongsi di sini bagaimana untuk kita mencipta pantun, ya. Kerana dalam soalan untuk penulisan kreatif semester ketiga, sememangnya pelajar kebanyakannya akan mencipta sama ada pantun, gurindam, ya, ataupun sloka. Baiklah, kita lihat langkah yang pertama. Okey, untuk langkah yang pertama, ya, sebelum kita mencipta pantun, pelajar mestilah dahulu membina 2 baris maksud. Ya. Kalau di sini, ya, cikgu dah paparkan contoh pantun, contoh maksud pantun. Katalah pelajar diberi soalan pantun bertemakan ilmu. Ya. Maknanya mestilah pelajar terus berfikir apakah persoalan-persoalan yang timbul berkaitan dengan ilmu. Mungkin pelajar boleh bercerita pasal kepentingan ilmu, ataupun mungkin pelajar boleh bercerita pasal guru, pasal sekolah, ya, berbagai-bagai perkara yang berkaitan dengan ilmu. Jadi apabila diberi tema ilmu, maka hanya persoalan yang berkaitan dengan ilmu sahaja yang mesti ditulis oleh pelajar dalam maksud. Okey, baiklah kita perhatikan, ya, maksud yang telah cikgu buat. Contoh, ilmu penting pada remaja, tonggak hidup diri dihormati. Ya, kalau kita perhatikan, rima akhirnya ja dan ti di hujung. Itu rima akhir untuk pantun. Maknanya bila kita nak mencipta pantun, kita mesti cipta maksud dahulu. Ya, bukannya kita mencipta pembayang. Ya, maksud dahulu. Baiklah, yang kedua, langkah yang kedua. Ya, apakah langkah yang kedua yang perlu kita buat? Setelah kita mencipta maksud pantun, ya, langkah yang kedua, kita kenal pasti rima akhir dan rima tengah maksud yang telah kita buat. Ya, maknanya rima akhir kita ja dan ti. Ya. Cikgu telah
paparkan dengan warna merah. Ya, rima akhirnya ja dan ti, dan rima tengahnya ialah ting dan dup. Jadi kita kenal pasti dahulu rima sama ada rima akhir dan juga rima tengah. Okey, seterusnya ya kita senaraikan perkataan yang berakhir dengan suku kata rima akhir. Kalau tadi rima akhir kita ja dan ti, ya. Jadi terus minda kita berfikir, apakah perkataan-perkataan yang muncul ya di minda kita dengan rima ja dan ti, ya. Mungkin kita boleh ambil perkataan seroja, ya, puja, teruja, senja, raja. Ataupun ti mungkin kita boleh ambil perkataan jati, peti, titi, hati dan kati. Apa-apa sahaja perkataan yang muncul dengan rima akhir tadi kita ambil sahaja, ya. Sebab nanti langkah terakhir kita setelah kita mencipta pantun, kita akan ada satu lagi proses edit. Jadi ambil sahaja dulu apa-apa yang timbul dalam minda kita. Baiklah, kita tengok langkah seterusnya, ya. Langkah yang keempat iaitu barulah kita membina pembayang maksud yang sesuai dalam lingkungan 10 hingga 12 patah suku kata. Baik, tadi kita dah mencari ya rima akhirnya iaitu ja dan ti. Okey. Setelah kita mengenal pasti maksud yang kita berikan pada pantun, rima baris ketiga dan baris keempatnya ialah ja dan ti. Maka tugas kita sekarang ialah untuk mencari pembayang. Dan pembayang mestilah juga terdiri daripada rima akhirnya ja dan ti. Okey. Dan kalau kita lihat ya, pembayang mestilah terdiri daripada unsur alam. Ya, kalau kita perhatikan unsur alam yang cikgu paparkan di situ ialah bunga kewa, bunga seroja, tumbuh subur di perdu jati. Ya, maknanya bunga kewa, bunga seroja yang berkaitan dengan bunga, dan bunga-bunga tadi tumbuh subur di perdu jati, maknanya di pangkal ya pokok jati. Seterusnya kita perhatikan langkah seterusnya. Ya, kita mesti memastikan rima akhir pada setiap baris selari dengan rima ABAB. Ya. Jika kita mahukan pantun yang lebih baik, samakan rima tengah pada baris pantun. Ya. Seperti yang telah cikgu terangkan, bila kita gabungkan maksud ya dan juga pembayang maksud, ya kita dapati ya rima akhirnya ja, ti, jati, dan rima tengahnya wa, bor, ting, dup. Kalau kita perhatikan, rima tengah masih lagi tidak sama. Untuk pantun yang baik, ya pantun yang kita cipta untuk pantun yang baik, ya mesti rima tengahnya sama. Ya, baris pertama mesti sama dengan baris yang ketiga, baris kedua mesti sama dengan baris yang keempat untuk rima tengah. Begitu juga dengan rima akhir. Ya, jadi apa yang perlu kita buat? Ya, langkah seterusnya. Ya, kita lihat langkah yang keenam. Ya, pada langkah yang keenam, ya, cuba kita perhatikan bunga kewa, ya, bunga kewa dengan ilmu penting. Wa dan ting, ya, wa dan ting tidak sama. Maka kita perlu tukarkan bunga kewa dengan perkataan lain yang supaya rimanya sama dengan ting. Ya, mungkin kita boleh ganti, ya, kita boleh ganti bunga kewa dengan patah ranting. Begitu juga dengan baris kedua, kalau kita perhatikan pada baris yang keempat tonggak hidup, sedangkan baris yang kedua tumbuh subur. Mungkin kita boleh gantikan ya
baris kedua dengan gugur kudu. Okey. Jadi hasilnya pantun kita seterusnya kita akan lihat hasil pantun kita ya apabila kita telah cantumkan dia akan jadi patah ranting bunga seroja gugur kudup di perdu jati. Ilmu penting pada remaja, tonggak hidup, diri dihormati. Ya, kalau kita lihat, rima akhirnya sudah sama, jati, jati, dan rima tengahnya juga sudah sama, iaitu ting, dup, ting, dup. Dan pantun yang kita cipta, 4 baris, ya, suku katanya antara 8 hingga 12 suku kata dan patah perkataan antara 4 hingga 5 suku kata. Baik, seterusnya ya kita cikgu harap ya apa yang cikgu telah paparkan sebentar tadi anak-anak pelajar ya telah dapat memahami bagaimana untuk kita mencipta pantun. Kerana dalam soalan memang semestinya ya apabila diberi soalan tentang pantun, pelajar mesti mencipta pantun berdasarkan kreativiti sendiri dan berdasarkan tema yang diberikan. Baiklah, kita cuba buat latihan yang pertama ya, temanya tentang negeriku. Ya, seperti yang cikgu beritahu tadi ya, maknanya apabila kita ingin mencipta pantun, apa yang perlu kita buat terlebih dahulu ialah maksud. Okey, jadi bercerita pasal negeriku, ya, cikgu ambil contoh maksud rantau panjang sempadan Golok. Ya, cikgu bercerita tentang rantau panjang, beri faedah pada negara. Ya, cuba kita fikirkan apakah pembayangnya? Ya, pembayangnya. Ya, putra rejang pakai tengkolok, tengkolok indah pahlawan segara. Ya, maknanya terdiri daripada unsur alam dan unsur alam tadi berkaitan ya. Putra rejang pakai tengkolok, tengkolok indah pahlawan segara. Ya, maknanya baris pertama dengan baris yang kedua mempunyai kaitan. Jadi kita perhatikan dari segi rima akhir A B A B ya. Begitu juga dengan rima tengah. Jang dah. Okey. Cuba kita lihat pula latihan yang kedua. Cikgu harap latihan pertama ini dapat memahirkan anak-anak pelajar. Okey, berdasarkan latihan kedua. Ya, sudah bersedia? Kita cuba masih lagi tema negeriku. Ya, dari segi maksudnya ya, kita cipta maksudnya dahulu. Barangan dibawa keluar masuk agar rakyat tidak susah. Maknanya di rantau panjang, barang tu dibawa keluar masuk. Ya, berniaga ya, di rantau panjang. Kenapa? Agar rakyat tidak susah. Okey, cuba anak-anak pelajar cipta pembayangnya. Okey, marilah kita perhatikan pembayangnya untuk pantun yang kedua. Putri rawa memakai susuk, susuk diikat masih basah. Barangan dibawa keluar masuk agar rakyat tidak susah. Ya, cuba perhatikan ya pantun yang telah sama-sama kita hasilkan. Baiklah, kita lihat latihan seterusnya. Ya, nanti anak-anak pelajar ya boleh belajar sendiri di rumah. Okey, seterusnya kita lihat tema permainan tradisi. Maknanya kita mesti memikirkan apakah permainan tradisi dalam masyarakat kita. Ya, kita cipta dahulu maksud ya permainan tradisi. Wow bulan permainan tradisi biasa dimain selepas menuai. Apakah pembayang yang boleh kita cipta ya untuk permainan tradisi? Teruna berjalan memikul kekisi, mengalas kain longgok dibuai. Wow bulan permainan tradisi biasa dimain selepas menuai. Kalau kita lihat ya, maknanya kita perlu jaga kita punya rima.
baris pertama, kedua, ketiga dan keempat. Begitu juga dengan rima tengah, ya, kita perlu jaga. Baiklah, kita lihat satu lagi yang terakhir, ya, latihan yang keempat, masih lagi permainan tradisi. Jadi bila anda diberi sahaja tema, maka anda terus berfikir, kalau permainan tradisi, apakah yang perlu kita masukkan, ya? Cuba kita lihat kertuk. Anak-anak pelajar tahu apa dia kertuk? Ya, kertuk ni satu bunyi muzik yang agak bising, boleh menjadi penghalau burung. Kertuk jadi penghalau burung, juga majlis sambut pembesar, ya. Nanti kalau anak-anak pelajar tak tahu, cuba Google apa dia kertuk, ya, sejenis muzik. Dan juga sejenis permainan, boleh dibuat permainan, ya. Cuba Google nanti. Okey, apa dia pembayang, maksud yang sesuai. Anak Tok Di memakai kebarung, cantik alis hendak ke pasar, ya. Pakai kebarung, lepas tu cantik alisnya. Kenapa? Sebab nak pergi ke pasar. Ya, maknanya itulah yang kita nyatakan sebagai adanya perkaitan, ya. Baiklah, seterusnya, ya, anak-anak pelajar, apabila kita telah selesai mencipta pantun, biasanya untuk pantun, ya, biasanya soalan akan diminta pelajar menyediakan 5 rangkap pantun. Ya, biasanya untuk yang puisi tradisional. Ya, sama ada gurindam ataupun sloka. Ya, dan pelajar mestilah melihat arahan pada soalan. Ya, sama ada 5 rangkap ataupun 6 rangkap, ya. Dan kebiasaannya 5 rangkap sahaja. Dan apabila anak-anak pelajar, ya, telah menghasilkan 5 rangkap pantun, maka tugas yang terakhir sekali, anak-anak pelajar mesti edit pantun, ya. Edit, perhatikan dari segi rima akhirnya betul atau tidak, rima tengahnya, dan cuba perhatikan ciri-ciri pantun tadi. Sama ada pantun kita 4 baris, 4 perkataan ataupun 5 perkataan pada satu baris. Dari segi suku katanya, ya, kita edit bahagian terakhir. Maknanya pelajar mestilah memperuntukkan 5 minit, ya, untuk bahagian mengedit setelah pelajar mencipta pantun. Okey, seterusnya, ya, pelajar mestilah ingat, ya. Ini pesan cikgu. Apabila pelajar mencipta pantun, pelajar mestilah, ya, menepati ciri-ciri pantun. Ya, bila pelajar menepati ciri-ciri pantun, pelajar akan diberikan 9 markah. Ya, menepati ciri-ciri pantun yang bagaimana? Maknanya pelajar mesti, kalau pantun rimanya ABAB, ini wajib ada. Ya, wajib dalam pelajar mencipta pantun. Seterusnya, pembayang maksud. Ya, juga ada pembayang baris pertama dan kedua, dan juga maksud baris ketiga dan keempat. Dan pantun kita mesti 4 kerat kalau diminta mencipta pantun 4 kerat. Ya. Dari segi tema pula, ya, tema akan diberikan 2 markah jika pelajar menepati tema yang diberikan. Ya. Katalah yang diberikan kepada kita temanya patriotik. Ya, maka pelajar mestilah menepati tema patriotik. Okey, seterusnya. Yang ketiga, ya, apabila tema patriotik tadi, maknanya setiap rangkap kita mesti ada pemikirannya yang tertentu ataupun persoalan yang tertentu. Ya, contohlah, ya, cikgu berikan di sini, katalah pantun yang diberi bertemakan patriotik, mungkin persoalan yang boleh kita lihat ialah berani, setia, cekal, tabah dan sedia berkorban. Itu mungkin pemikiran-pemikiran ataupun persoalan yang boleh kita masukkan dalam rangkap-rangkap pantun yang kita cipta. Kemudian untuk gaya bahasa 4 markah,
dan kreativiti 5 markah. Dan untuk kreativiti, pantun yang kita cipta mesti ada tajuk. Untuk tajuk, ya, pelajar-pelajar mesti ingat, ya, apabila soalan memaparkan kepada kita tentang tema patriotik. Bermakna tajuk pantun kita tidak boleh nyatakan tajuknya patriotik. Cuba kita ubah sedikit, ya, berdasarkan tema. Mungkin kita boleh buat tajuk pantun kita misalnya dengan apa dia? Ya, sayangkan negara. Negaraku tercinta. Ya, maknanya itu tajuk kita. Ya, kita kita cipta tajuk sendiri. Bukannya ambil tajuk berdasarkan maknanya kita memasukkan tema patriotik itu sebagai tajuk. Tapi kita kena cipta tajuk kita sendiri, ya. Dan pantun yang kita buat tadi mesti ada kesinambungan idea, mesti ada pemilihan diksi yang baik dan mestilah logik, ya. Itu pantun yang baik, ya. Cikgu rasa inilah sahaja yang cikgu boleh berkongsi dengan anak-anak pelajar pada hari ini, ya. Dan cikgu sangat berharap agar apa yang kita kongsikan pada hari ini, ya, dapat digunakan untuk anak-anak pelajar menempuh peperiksaan. Jadi cikgu doakan semoga anak-anak pelajar beroleh kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan. Selamat menempuh peperiksaan. Assalamualaikum.